Kerana walaupun roh dikembalikan pada badan, maka tidak dikira hidupnya hidup yang sempurna macam kita hidup hari ini. Roh, peranan roh ketika mana kita hidup ini, kita ambil nyawa tu peranan yang penuh. Tapi peranan roh yang dikembalikan pada jasad ketika disoal, sekadar untuk jawab soalan mereka dan untuk sedia menerima hukum. Bal amrun mutawassitun bainal mauti wal hayah. Bahkan keadaannya berada di antara hidup dan mati. Macam mana? Kata wassutin naumi bainahuma, macam pertengahan tidur antara kedua-duanya. Sebelum mati, tidur dan sebagainya, jaga dan hidup, tidur. Wa yaruddu ilaihi minal hawasi wa yuraddu, dan dikembalikan kepadanya. Jadi dikembalikan juga selain daripada ruh, dikembalikan akal, pengetahuan yang memungkinkan untuk faham perbicaraannya malaikat munkar dan nakir. Ruh balik, lepas tu boleh mikir, boleh nak jawab sama kan. Maka jadilah ketika mana dia tanya, maka bolehlah dia dijawab. Disebut oleh Imam Al-Bajuri. Dan disebut bahawa mana-mana orang mati yang anggotanya terpisah-pisah, kena kekok boya, na'udzubillah, jumpa tangan dia sebelum orang kat orang lain. Mula jumpa tangan, tak lama jumpa pula kaki sebelah lagi, anak kaki. Orang lain tak tahu dalam tubuh boya, tak jumpa dia. Dan macam mana keadaan ni? Tangan duk suku, pada duk suku, akan dihimpun-himpunkan semua juzuk-juzuk anggota badan yang terpisah, yang dimakan oleh binatang buas. Lalu dua malaikat ini mendudukkannya. Lepas jantung api, kalau ada jantung dah kembali ruh dalam badan. Kemudian selepas dikembalikan ruh pada badan, boleh fikir molek, didudukkan oleh malaikat dalam tubuh. Angarannya duduk ada setik. Dia berada pada alam yang bukan kita faham dengan apa yang kita lihat pada mata. Kerana dia berpindah daripada alam dunia kepada alam barzakh. Dia bukan berada pada alam biasa, balik pada alam barzakh. Lalu didudukkan oleh malaikat munkar nakir. Lalu malaikat munkar nakir akan bertanyakan si mati dengan cara yang keras dan mengherdiknya dengan kasar, sebagaimana yang disebut oleh Imam Al-Ghazali. Tanya bekeng, lepas tu kena jaga pula. Kata Imam Al-Ghazali, kira ada pandangan lain. Ulama kata dengan orang beriman tanya nombor. Imam Al-Ghazali kata tak kira siapa-siapa, orang beriman ke, bekeng juga tanya. Dengan makna walaupun dia orang Islam, bukan kata dia selamat. Boleh tanya lebur-lebur, kau pekem kau orang Islam. Satu pandangan kata dia orang Islam, orang beriman, tanya lebur-lebur kata dia. Maka satu pandangan dia kata, orang beriman mereka bersikap lembut, tetapi dengan orang kafir, orang munafik, maka diherdik jekor dia. Dan kedua malaikat ni akan tanya tiap-tiap orang dengan bahasanya. Orang Melayu, malaikat cakap Melayu. Orang Arab, malaikat cakap Arab. Orang Cina, malaikat cakap Cina. Lalu keduanya bertanya, "Man rabbuka?" Siapa Tuhan kamu?
Wa ma dinuka, apa agama kamu? Wa man nabiyyuka, siapa nabi kamu? Wa ma kiblatuka, kiblatmu mana? Apakah kiblat kamu? Wa man ikhwatuka, siapakah saudara-saudara kamu? Wa ma imamuka, dan apakah imam kamu? Wa ma minhajuka, apa manhaj panutan kamu? Wa ma amaluka, dan apa amal kamu? Malaikat langit. Soal tahu lah ke dah menjawab kita tahu. Faman waffaqahu Allah wa thabbatahu bil qawli tsabit. Siapa-siapa yang Allah Ta'ala teguhkan dirinya, lalu dia menjawab dengan jawapan yang kemah molek. Ditanya oleh malaikat, dan mula orang siapa tu? Ditanya. Mari-mari tanya ni. Lalu kata Syekh wa hadza la yaquluhu illa al-ulama'ul akhyar. Tanya oleh malaikat hanyalah ulama-ulama terpilih saja. Itiranya malaikat. Fayaqulu ahaduhuma lil-akhar sadaqa faqad kufiya syarruna. Ada ulama-ulama terpilih nanti ditanya oleh malaikat seorang akan kata kepada malaikat satu lagi, betul ya, sungguh telah tertahanlah dia daripada backing kita. Ini orang terpilih. Wal mu'minu yaqulu lahuma, orang beriman akan wal islamu dini, Islam agamaku, wa Muhammadun nabiyyi wa huwa khatamun nabiyyin, dan Muhammad tu nabiku dan dari penutup sekalian nabi, wal ka'batu qiblati, Ka'bah tu kiblat, wal mu'minuna ikhwati, dan orang beriman itu adalah saudara-saudara, wal Qur'anu imami, dan Qur'anlah imamku yang memimpinku, wa sunnatu minhaji, dan sunnah Rasulullah itu adalah manhajku, wa ana qara'tu kitaballahi fa amantu bihi wa saddaqtuhu, dan aku membaca kitab Allah, aku beriman dengannya dan aku mempercayainya. Wa yaqulani lahu idza wuffiqa bil jawab, maka malaikat mungkar nakir kedua-duanya akan berkata kepadanya apabila si mati itu diberi taufik untuk menjawab, sadaqta, betul kamu. Wa nam naumatal arusi allati la yuqiduhu illa ahabbun nasi ilaih, tidurlah dengan tidur pengantin yang tidak ada yang mengejutkannya. Tidur kerana lepas ni mau tidur orang yang sedang berbahagia, yang tidak akan mampu membangunkannya melainkan orang yang paling dikasihi di sisinya. Ahabbun nasi ilaih illa ahabbun nasi ilaih. Wa fi riwayat al-Bukhari wa Muslim, dalam riwayat Imam Bukhari dan Muslim disebutkan annahuma yaqulan, bahawa malaikat munkar dan nakir berkata kepada orang mati dalam kubur, ma kunta taqulu fi hadzal nabiy Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, apa pandangan kamu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Maka orang beriman akan jawab, asyhadu annahu abdullahi wa rasuluh, aku bersaksi bahawa baginda adalah hamba Allah juga Rasulnya. Wa ammal kafir wal munafiq fayahsul lahumā rabbun, adapun mayat orang kafir dan munafik apabila disoal maka akan takut gementar dah mereka. Apabila ditanya kepada mereka, mereka akan jawab, la adri. Mereka jawab, tak tahu. Tak tahu. Itu saja yang dijawab oleh orang.
Wa fi riwayatin di Tirmidzi, dalam riwayat Imam Tirmidzi, yuqalu li ahadihima al-munkar wal akharu an-nakir. Disebutkan satu malaikat itu disebut dengan munkar dan yang satu lagi disebut dengan nakir. Wa dzakara Ibnu Yunus, dan Ibnu Yunus menyebutkan anna malakil mu'mini yuqalu lahuma mubashshirun wa bashirun. Inna malakayil mu'mini yuqalu lahuma mubashshir wa bashir. Ada satu pandangan kata malaikat yang ditugaskan tanya orang beriman, seorang nama mubashshir, seorang nama bashir. Satu pandangan. Mereka kata wa ahwalul mas'ulina mukhtalifatun. Kata keadaan orang yang ditanya, bila ditanya keadaannya berbeza-beza bersama. Keadaan orang ditanya bersama. Faminhum man yas'aluhu al-malakan jami'an tashdidan 'alayh. Ada yang ditanya oleh malaikat dua-dua sekali pun tanya. Tekan dua-dua sekali. Dua malaikat tanya. Ada yang satu malaikat tanya, satu kosong. Satu malaikat lagi dia. Antara munkar dengan nakir itu satu orang. Ada yang dua-dua, munkar nakir tanya serta. Dan begitulah cara pertanyaan dan jawab berbeza-beza. Dan di antara mereka yang ditanya sebahagian daripada penanya, sebahagian yang ditanya akan keseluruhan. Kata Ibn Abbas, mereka akan ditanya tentang dua kalimah syahadah. Kata Ikrimah, mereka ditanya tentang iman mereka kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan cerita tentang tauhid. Dan macam mana kalau berlaku mati sekaligus, baru mana kalau mati sekaligus. Jadi disebut oleh Syekh wa idza katanya wa idza dalam kita baca dulu. Wa idza mata jama'atun fi waqtin wahidin bi aqalim mukhtalifatin. Apabila meninggal satu kumpulan pada waktu yang berbeza di tempat-tempat yang berbeza, su'ilu jami'an fi dzalikal waqti wa la mani' min dzalik. Mati sekaligus ramai-ramai, mereka tak tanya wajib. Sekarang 10 orang dah mati, dan sini sebelah banyak nasi. Kalau ada tempat lain-lain, Malaysia, Amerika, ini apa? Maka disebut baru bila meninggal sekaligus tempat lain-lain, semuanya ditanya sekaligus dalam waktu yang sama. Nah tu tak boleh berlaku saja. Tapi ada halangan boleh berlaku. Kata Al-Imam Al-Qurtubi, jaza an tu'azzama judussatuhuma wa yukhatabani al-khalqa al-kathira mukhatabatan. Boleh ditanggung Allah Ta'ala buat mereka ni jadi usaha hanya sekali mati itu sekali. Kata Imam Qurtubi. Kata Al-Imam Suyuti, yuhtamalu ta'addudul malaikatil mu'addati bidzalik. Boleh ditanggung bahawa malaikat yang bertanya itu banyak bilangan. Tapi tiap-tiap tu nama munkar nakir ya. Di malaikat lain-lain tanggung juga kalau memang boleh jadi ihtimal. Wasu'al, dan soalannya ada kau semua kena tanya. Mati tu nak tanya belaka dah. Yang ditanya bukanlah tadi, bukanlah manusia dan jin. Dia pun malaikat tak ditanya.
Tapi dikecualikan daripada pertanyaan munkar dan nakir Nabi-Nabi. Nabi malaikat munkar nakir hanya. Begitulah golongan siddiqin yang terpilih. Begitulah golongan syuhada. Dan dikatakan orang yang melazimi surah Al-Mulk pada tiap-tiap malam selamat daripada pertanyaan malaikat selepas mati. Begitulah bagi yang mengamalkan surah As-Sajdah. Ada yang mengatakan sesiapa yang mengamalkan surah Al-Ikhlas ketika saat hampir dengan kematian sehinggalah wafat, maka dia selamat daripada soalan munkar dan nakir. Apa nama munkar, apa nama nakir? Kerana dikatakan bahawa dinamakannya munkar dan nakir kerana diciptanya bukan dengan rupa manusia dan bukan dengan rupa malaikat, maka digelar sebagai munkar dan nakir. Dalam kitab kita ada cerita. Diriwayatkan bahawa malaikat munkar dan nakir dengan orang beriman itu tanya molek apa begitu. Waruhiyah diriwayatkan anna sababa ifkihima bil mu'min. Dalam kitab kita buku surat 146 siang letak di tengah kitab dan cikgu saja 146 bahawa sebab berlembutnya malaikat munkar dan nakir ini dengan orang beriman lamma mata Sayyiduna Umar. Dikatakan cerita ni diriwayatkan untuk kita rasa tenang. Waruiyah, sebab tu dia terjemahkan diriwayatkan dengan makna dah kuat semua riwayat lain. Diriwayatkan Sayyidina Umar bila meninggal di tanah, kemudian orang lain meninggal, maka tunggulah Sayyidina Ali saudara. Orang lain balik belakang, Sayyidina Ali tunggu. Tak apa Sayyidina Ali tunggu. Sayyidina Ali tak boleh dengar. Malaikat tanya dia rumah. Tapi benda ni boleh diterima akal, tapi riwayat ni maka Sayyidina Ali tunggu. Malaikat nak tanya dia. Fasami'ahu yaqul. Maka Sayyidina Ali dengar bahawa Sayyidina Umar tanya, ayyuhal malaikat, malaikat orang, ana wa'adtukuma wa usikuma alla ta'tiyal mu'mina ba'da hadzal waqti bi suratikum hadhihi. Mungkin ada janji dan aku besar ni lepas ni jangan sekali-kali kamu mendatangi mayat orang beriman dengan rupa bengih. Baling usah min hazihi lianni lamma ra'aytukuma bihazihi al-hala hasala li khawfun wa faz'un syadid. Kerana jangan kau orang lain, aku sendiri kalau mari jumpa dengan muka gini, aku pun takut doa lalu. Cukup juga main muka bekeng gitu. Kalau orang lain tak tahu, saya nak umur aku. Wa ana sahibu Rasulillah. Padahal aku ni sahabat Rasulullah. Fa kaifa bi siwaya idza ra'akuma bi hadhihi surah. Dawan ni kalau orang lain, aku sahabat aku, orang lain aku bukan sahabat lagi dah. Faqala lahu, maka dua malaikat ni kata ke Sayyidina Umar, sam'an wa ta'an. Dengar apa tu? Kalau orang wayak dia dengar. La na'si amraka ya sahib Rasulillah. Kami tidak akan lawan suruhan kamu wahai sahabatnya Rasul. Maka kaya kata Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, wallahi demi Allah, ma yazalu Umar yanfa'un nas fi hayatihi wa matihi. Sayyidina Umar ni masih lagi
memberi manfaat kepada orang ramai ketika hidupnya bahkan selepas matinya. Itu riwayat cerita. Qala ba'duhum, cerita banyak ni kita berisi dua, tapi kita kena patah balik ni. Sebab dia lah kau 146. Kita kena patah balik muka surat apa? Kita kena patah balik muka surat 137. Kelompok yang ketiga Al-Hafizu. Kita akan patah balik 137. Subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum.